Dah kena betul. Sebab tu orang Islam dia kena ada 4 benda. Pertama sekali dia kena faham Islam tu dengan faham yang betul. Faham betul-betul Islam ni. Tuan-tuan tulis tu cukup cantik dah. Soal indahnya solat berjamaah. Satu rumah, satu makmum. Bagus dah. Ya? Bagus, alhamdulillah. Tu cara lembut kita kempen. Zaman Rasulullah siapa tak semayang, Nabi suruh bakar rumah. Ni kalau bakar rumah lantaman ni tinggal berapa biji lah. Siapa tak semayang berjamaah bakar rumah tinggal berapa biji. Faham Islam tu bagi faham betul-betul. Kadang-kadang orang telah memasukkan benda-benda yang bukan dalam Islam. Betul tak? Pemimpin bini tak tutup aurat pun orang sokong. Sedangkan Nabi kata yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Dalam suratul Isra Nabi kata pada hari kiamat nanti akan diseru orang manusia-manusia ini dengan nama pemimpin-pemimpin mereka. Hei ketua penyamun, bangun ke penyamun. Kamilah penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tidak memilih lembu, kerbau atau kambing, asalkan boleh ku bawa lari. Kami penyamun. Dia tak kira siapa mendatang apa lintah dia samun. Sebab telok tu melekat, tidak telok tuan-tuan pun dia ambil. Mana-mana penyamun Allah panggil dia bangun. Mana-mana penjenayah Allah panggil dia bangun. Mana-mana orang yang berzina Allah sebut nama pemimpin mereka, bangun. Diberi kita amalan pada ketika itu. Kena bangun di kiamat nanti ya, Allah bagi. Bangun. Orang buat jahat Allah panggil orang jahat, bangun. Orang buat benda baik Allah panggil orang baik, bangun. Orang soleh Allah panggil orang soleh, bangun. Tidak? Kena faham Islam betul-betul. Itu nombor 1. Nombor 2, wajib buat kerja Islam. Dah faham, kena aman. Kena semayang dan mengaji, kena tutup aurat, buat program cegah maksiat. Kita ni berhadapan dengan orang Islam yang bermasalah. Kalau zaman Rasulullah bermasalah dengan orang yang belum Islam. Sekarang kita bermasalah dengan orang Islam yang tak faham Islam. Yang pakai baju ketat orang Islam, yang kahwin bersanding orang Islam, yang berzina orang Islam, yang minum arak orang Islam, yang minum ketum orang Islam. Kita berhadapan masalah dengan orang Islam. Mak ayah hantar anak main mengaji kafar, mak pakai baju lebih kurang kan? Ya, cikgu kafar mengajar tengah-tengah ke tu kan? Terberhenti mengajar. Dah faham kena amal Islam tu dalam hidup kita. Buat supaya kita jadi contoh kepada masyarakat yang lain. Ingat senang tuan-tuan nak bangun di mahsyar. Ingat senang nak bangun di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Takut. Sebab itu Nabi berhijrah daripada kota Mekah, Nabi hijrah ke Madinah supaya apa? Supaya Nabi SAW dapat tegakkan sebuah kerajaan Islam. Maka bila Nabi ada kerajaan Islam, Nabi merdekakan kota Mekah. Kita boleh pergi Mekah hari ini sebab usaha Rasulullah SAW. Kalau Nabi tak usaha tuan-tuan, kita tak boleh buka. Tapi hari ni kerajaan dunia merosakkan balik kota Mekah. Tetapi Mekah duduk dalam bilik, ada TV, ada satelit. Tuan-tuan buka gambar apa pun keluar. Tidak? Nabi dah merdekakan kota Mekah, kita jajah balik kota Mekah. Bagi Yahudi masuk. Buat hotel mewah-mewah nama Yahudi punya. Betul tak? Kita nak cop dekat border. Allahu Akbar. Saya balik baru ni tuan-tuan, bulan 12. 90 orang jemaah. Makcik seorang tu sampai muntah. Ni dia berimpit nak cop lawan tolak. Sampai polis tu letak kerusi halang tak bagi ni apa semua, main dengan tentera. Rayu rendah dekat airport. Delay kapal terbang 4 jam. 4 jam duk berimpit ni. Berimpit. Saya bawa anak pula 90 jemaah. Anak saya bawa 2 orang dengan isteri saya. Nak jaga 90 orang jemaah lagi. Berimpit. Ada yang muntah, ada budak riau, ada yang sampai berpeluh-peluh ni. Saya tekat gambar, polis rampas handset saya, dia padam semua gambar saya. Saya kata kat polis, baik pi Yahudi lagi bagus. Sampai-sampai welcome. Masuk negara Arab kita pakai ihram,
dia buat kita macam kambing. Dia buat galik-galik, dia buat tak tahu. Ni dia tak amalkan Islam dalam kehidupan dia. Kita nak main buat umrah 6 jam kena berdiri, nak cop dekat border 6 jam. Itu dia tuan-tuan, dahsyat. Keluar beg hilang. Bila beg hilang kita tanya dia, kata lah maaf khalas maaf. Khabar ala wallah shantaiti da'at ma ma'rif hada ma wasal. Ni aku punya beg tak sampai. Hang punya barang khalas, haqqaq khalas ma arif syai. Ana ma arif, aku tak tahu apa. Kita tanya lah, fain haqqi yani, fain mana barang aku? La mana ma dakhal ni, aku tak tahu apa. Tu hak di airport tu. Kita nak tumbuk dalam ihram. Tu main negara Islam tak tu. Payah tuan-tuan nak bangun dekat mahsyar. Payah. Nabi kata apa? Orang yang curi barang orang, rampas barang orang, walaupun sebatang kayu sugi pun dia dihumban dalam neraka. Kayu sugi ya, dia rampas. Hai, mana kayu sugi hang? Pak, dia curi kayu sugi untuk dia rampas. Kau tu pun bagi kayu sugi. Kayu sugi ya. Hak sugi gigi ni pun ahli neraka. Allahu Akbar. Sahabat Nabi seorang pergi perang, dia tengok kain tu lawa dalam peperangan, dia musuh mati, dia ambil siap-siap. Sagi bila Nabi bedak, dia habaq ni hak saya punya, saya dah tempah dah, perang tak habis lagi, dia pilih siap-siap. Tu pun Nabi kata hak ni tak betul, cara tu tak betul. Takut tuan-tuan. Baik, yang ketiga, kita mesti berdakwah orang kepada Islam. Ini 4 benda yang kita kena buat. Faham Islam betul-betul, amal Islam dalam kehidupan kita, dan kita berdakwah tentang Islam. Yang keempat, kita kena hidup berjamaah untuk tegakkan agama Allah. Seorang-seorang tak boleh. Nabi buat kerja berjamaah sampai orang Yahudi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Sahabat Nabi berpakat, antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dia beli unta 1000, dia jual 1000. Contohlah, dia beli 1000 dirham, jual 1000 dirham. Dia ikat tali dekat unta tu, dia jual harga tali saja. Bila orang tanya dia, apa yang kamu untung wahai Abdul Rahman? Aku untung jual tali ni. Unta tak ada untung. Tu kalau zaman Pak Tongku ada pun dia lari keluar. Macam ni punya tak boleh cari makan. Yahudi keluar daripada kota Madinah, tak boleh berniaga sebab beli unta 1000, jual 1000. Mana boleh untung? Yahudi nak jual 1400, 1300. Tak ada orang beli unta Yahudi. Yahudi keluar daripada Madinah. Sahabat punya istiqamah, pengorbanan mereka nak tegak ke Islam, hidup berjamaah. Tak ada pun sahabat kata kita duk belum pergi perang, dia jadi Nabi ke? Tengok P. Ramlee buat cerita, 3 orang, P. Ramlee, Sudin, Aziz. Kok mana pun P. Ramlee yang akan dapat awet, hak lain tak dapat. Lawan punya lawan boleh kat P. Ramlee. Lawan punya lawan boleh kat P. Ramlee. Mereka bujang lapuk pun boleh kat P. Ramlee. Dia lawan seorang Sarip Dol, depa katok habis, satu penambang tu katok, depa 2 orang depa katok sampai habis. Awek tu Cikgu Siti tu boleh dekat P. Ramlee. Buat cerita apa pun, badan dan nyawa jadi penyamun, P. Ramlee jadi menantu raja. Walau tidur di rumah ya. 7-4 belalang. Tu tengah tidur, kalau dia celik tak tahu lebih pada tu. Kerja tu berjemaah 3 orang. Do re mi. Lawan dia juga boleh perempuan. Nak abang kata bukan nak suruh polis pilih perempuan macam P. Ramlee tu, nak abang kerja jemaah. Cara P. Ramlee buat tu kerja jemaah. Kita buat kerja, tak semestinya kita dapat jawatan. Yang penting dapat pahala. Ingat syok dapat jawatan. Saya jadi ustaz, masuk kedai, orang belanja. Tapi kalau saya jadi yang berhormat, satu kedai saya kena belanja. Satu kedai saya kena belanja. Lepas tu yang berhormat bila jadi ustaz jarang jumpa di kedai. Dia kalau turun pun dia parking kereta jauh-jauh, perabah kusya senyap-senyap, PA dia turun pergi beli. Mana main dengan YB? Tak ada seorang YB lang kereta. Elong tak masuk. Rakyat duk ngangor dalam kedai. YB tak belajar kami ya. YB hak dulu belanja, YB lah kedekut, dia bubuh lagu tu. Senyap kita. Baik jadi ustaz senang. Jadi cikgu, jadi ustaz, jadi orang soleh, jadi orang baik di kampung ni. Kita masuk kedai, tak apa haji,
Yang Haji makan tu saya belanja. Tu seronok. Jadi YB kira lah. Kita hari lain aku tak undi hang. Dah. Undi punya pasal jalan.